Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita buka siaran Malaysia hari ini pada edisi 4 Januari 2021. Kami berlintas secara langsung pada pagi ini dari LRT Masjid Jamek di ibu kota ini, dan pastinya ini adalah untuk bawakan kepada anda persekitaran ataupun bagaimana permulaan tahun barulah di hari Isnin pertama bekerja ini, dan keadaan yang kebiasaannya sesak di ibu kota, terutamanya di sini di LRT Masjid Jamek ini sebenarnya agak tenang pada pagi ini, boleh kita katakan, walaupun trafik sudah mula perlahan-lahan kembali meningkat, tetapi boleh dikatakan tidaklah seperti kebiasaannya. Mungkin ramai yang masih lagi meneruskan percutian ataupun ramai yang terkandas di kampung halaman masing-masing. Maklum sajalah seperti yang kita ketahui, banyak juga keadaan situasi banjir yang melanda di sekitar selatan tanah air dan juga pantai timur tanah air. Apapun, bagi warga kota yang kembali memulakan hari Isnin anda pada pagi ini, kami bersiaran di sini di LRT Masjid Jamek untuk kita bersama-sama dengan anda menyantuni peniaga-peniaga kecil nanti di siaran yang seterusnya akan kami bawakan kepada anda di sekitar seberang sana dan juga di sekitar apa yang berada di sini. Dan mungkin juga kepada mereka yang tidak mengetahui lah kenapa kami memilih lokasi di sini, kerana LRT Masjid Jamek ini sebenarnya antara yang menjadi tumpuan juga berbanding stesen-stesen LRT yang lain, kerana ini adalah tempatnya berlaku pertukaran stesen di antara laluan Ampang dan juga laluan Kelana Jaya. Jadi tidak hairanlah kenapa ramai yang berpusu-pusu mungkin ingin kembali bekerja ataupun ingin ke destinasi masing-masing. Jadi kepada anda yang mungkin akan melalui sekitar sini, mungkin boleh bertegur sapa dengan kami. Kami juga ingin mencari mereka yang bekerja ataupun memulakan kerjaya baharu mereka pada pagi ini di Isnin pertama ini. Dan mungkin ini permulaan yang baharu, dan dengan keadaan cuaca yang agak baik juga pada pagi ini, boleh kita katakan kepada anda tentang bagaimana permulaan yang sangat penting, terutamanya pengharapan tahun 2021. Jadi kita mulakan siaran pada pagi ini dengan bagaimana harapan rakyat Malaysia berkaitan dengan kerjaya dengan tahun 2021. Sama-sama kita saksikan. Hello, hari ini hari Isnin saya bekerja untuk tahun 2021. Saya harap semua orang akan bersemangat untuk tahun 2021 dan teruskan bersama Malaysia hari ini. Okey, Assalamualaikum juga Waalaikumsalam. untuk anda penonton setia MHI. Tadi kita mulakan dengan Hanif di sekitar Masjid Jamek. Betul. Lepas kami mewada kembali ke Sri Pentas sebagai central untuk memberikan informasi untuk anda. Saya Fetri Yahya. Dan saya Anim Izzati. Begitulah harapan mereka yang sempat kita saksikan. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan dalam Malaysia hari ini. Episod yang baru untuk tahun 2021, kita harapkan sokongan anda sentiasa untuk kami untuk memberikan informasi terkini. Seperti yang kita janjikan, kita akan kupas sedikit sebanyak tentang isu kewangan tahun 2021 dan juga peluang pekerjaan tahun 2021. Mungkin ialah situasi dah berbeza. Biasanya tahun ini mungkin ada anak-anak lepasan SPM yang dah mula cari kerja. Betul. Tapi mereka pun belum tamat lagi SPM. Patutnya ibu-ibu dah sibuk untuk hantar anak ke sekolah, tapi sekolah belum lagi dapat dimulakan dengan baik. Betul. Dan patutnya ramai yang dah bercuti lah. Tetapi cuti pun diuji dengan pelbagai ujian, dengan pelbagai musibah. Kita melihat alam berbicara dengan limpahan air yang melanda pelbagai negeri. Betul. Terutamanya di Betul. sekitar Pahang, Johor, dan ramai yang terjejas. Ada berlaku sikit kesukaran untuk pulang ke tempat masing-masing. Tapi kita harapkan semua ini dapat dimuktamadkan. Sebab hari ini kami akan cuba memberikan yang terbaik untuk anda. Kita masih lagi berjuang sebenarnya. Betul. Dalam usaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19 di saat dunia bergelut mencari solusi yang terbaik. Ya, dalam erti kata lain, kita masih lagi belum menang dalam peperangan ini. Kita kongsikan kes terbaru untuk kes COVID-19. Pulih ataupun kes baharu 1,704 kes yang dicatatkan, dan berikutan dengan kematian yang baharu 11 kematian dicatatkan. Salam takziah kita ucapkan kepada semua keluarga yang terlibat, menjadikan jumlah kematian 494, dan jumlah keseluruhan kes yang berlaku di Malaysia 119,077. Okey. Dan kita juga amat bimbang kepada kadar kebolehjangkitan. Betul. Yang Kerana aktif, itu memang ditegaskan tentang pentingnya perintah kolam gerakan. Dan kali ini nampaknya bersandarkan kepada individu itu sendiri dengan pengawasan kendiri. Kalau kita nak jaga semuanya memang tak mampu lah. Semuanya bergantung kepada, kalau mungkin di sebuah majlis itu ada ketua yang betul-betul memerhatikan situasinya. Okey, kita tijab paparan di akhbar untuk hari ini. Okey, beberapa akhbar di hadapan kami.
kami Berita Harian seperti biasa Hari Metro dan juga NST. Kita mulakan dahulu dengan Berita Harian. Ini bercerita tentang UMNO dan juga BN yang ingin bertanding semula kerusi dimenangi, halaman 14. Bercerita tentang lanjut lagi, dan juga apa yang dikabarkan di sini, UMNO dan Barisan Nasional mahu bertanding semula semua kerusi yang dimenangi parti itu di setiap parlimen dan Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya umum ke-14. Dan di sini juga diberikan seramai 16 ahli parlimen UMNO meninggalkan parti itu, sekaligus menyebabkan parti itu kini ada 38 kerusi di Dewan Rakyat tanpa mengambil kira kekosongan di berikutan kematian Datuk Hasbullah Osman pada November lalu. Okey, itu yang dikabarkan sini. Banyak lagi anda boleh dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan PRU 14 dan PRU 15. Mungkin dalam masa terdekat dikabarkan juga pada halaman 15 ini. Ya, dan kita mengharapkan lebih banyak peluang dicipta, tapi seandainya berlaku ketidaktentuan politik, pasti memberi juga impak kepada negara. Dan kita bersama mendapatkan pandangan daripada analisis ekonomi yang sering kita undang dalam pelbagai program di TV3, Datuk Dr. Madeline Berma, untuk berkongsi bagaimanakah impak politik ini kepada ekonomi keseluruhannya. Di talian, selamat pagi Datuk. Selamat pagi, ya. Ya, Datuk dapat dengar jelas saya, ya? Jelas. Betul, tadi di awal kami ada bicarakan tentang bagaimana politik ini, landscape politik negara memberikan impak yang besar pada ekonomi. Terutama seandainya berlaku ketidaktentuan dan sebagainya, pastinya limpahannya kepada ekonomi negara. Mungkin dapat Datuk berikan sikit ulasan. Okey, memang tidak kita nafikan, ya, politik meninggalkan kesan terhadap ekonomi, dan juga sedikit sebanyak ekonomi juga boleh meninggalkan kesan terhadap politik, ya. Jadi apa yang ditanya daripada saya hari ini adalah apakah kesan politik terhadap ekonomi. Saya boleh bincangkan, saya jelaskan secara umum saja, ya. Buat masa ni kita dalam proses apa yang kita gelar sebagai proses pemulihan ekonomi, ya. Jadi apa yang berlaku sekarang, saya melihat kita berada pada landasan yang kita jangkakan, ya, mana kerajaan mempunyai 6 tahap yang telah dirangka, dan kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, negara kita berada pada tahap pemulihan, ya. Dan kalau saya memetik, ya, laporan Bank Dunia yang menganggarkan bahawa Malaysia, dia prediction Malaysia akan mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6.5% sehingga 7%. Jadi ini satu angka yang baik. Cuma bagi saya khawatir sedikit sebanyak ni kadang-kadang sebab dia bergantung pada dua perkara yang besar, iaitu faktor luaran, iaitu satu ialah memang pertumbuhan ekonomi dunia. Ini secara tak langsung mempengaruhi ekonomi Malaysia. Satu lagi ialah pelabur asing, dan ketiga yang dalaman, iaitu confidence masyarakat ataupun confidence rakyat. Jadi dua perkara yang tadi saya katakan, confidence rakyat dan ataupun dalam ekonomi dia lebih merujuk kepada pengguna, dan yang seterusnya tadi ialah saya kata pelabur asing. Jadi bagi saya, kiranya politik kita masih lagi tidak menentu, ini secara tak langsung atau secara langsung akan mempengaruhi pandangan masyarakat luar. Kita pun kita dengar, ya, rating ataupun penarafan, baru-baru ini kita mendengar kita ada 3 agensi antarabangsa yang memberi penarafan kepada negara, dan kita baru dengar tahun lepas, dah menurun sikit. Jadi perkara begini penting bagi negara kita sebab kita ni adalah negara yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Jadi perdagangan antarabangsa, kalau tidak ada, kalau perdagangan ini lemah, maka ini mempengaruhi ekonomi kita. Yang satu lagi pelabur asing. Walaupun pelabur asing ini tidak sepentingnya sekarang sebab ramai yang kata yang lebih penting ialah pelabur dalaman, tapi bagi saya benda ini bersangkut paut antara satu dengan lain. Jadi kestabilan politik sangat penting bagi saya, ya. Sebab dia menarik pelabur asing untuk datang, dan tadi saya kata confidence level di dalam negara. Itu saja. Ya, sikit lagi Datuk mungkin dapat tambah bagaimana pula dengan industri yang terjejas dan juga bagaimana peluang untuk memberikan pasaran kerja kepada rakyat itu sendiri dalam isu-isu domestik. Silakan Datuk. Okey. Bila disebut tentang pekerjaan, ini sesuatu yang memang kalau kita dengar, sebelum penularan COVID pun ini perkara yang banyak diberi perhatian, ya. Tetapi kita tidak boleh menjangkakan, kita kena berfikir dalam konteks yang berbeza sekarang. Kita tidak boleh berfikir bahawa kita akan hapus 100%.
Kita kena berfikir dalam persekitaran di mana kita akan hidup dengan COVID. Dia dah jadi kita, hidup bersama kita, tetapi kita yang menguasai situasi. Bukan dia yang menguasai kita. Itu yang pertama. Nombor dua, pekerjaan. Memang pertengahan tahun lepas, pada bulan Mei, kadar pengangguran di negara kita paling tinggi sekali. 7.3%. Tidak pernah kita melihat angka yang tinggi, hampir 1 juta rakyat kita yang hilang pekerjaan. Dan kita melihat pakej-pakej stimulus yang telah dilancarkan, khususnya dari segi fiskal. Kita ada juga dari segi monetary, tapi fiskal tu yang di mana bantuan keuangan diberikan untuk memulihkan ekonomi, untuk memulihkan isi rumah, pendapatan isi rumah, perniagaan dan sebagainya. Jadi bagi saya sekarang, kita tidak boleh hanya mengharapkan kerajaan semata-mata. Kerajaan boleh melakukan setakat yang mana yang mampu dilakukan oleh kerajaan. Gig economy is right now. Kita boleh mendapat pendapatan. Isunya bukan kerajaan saja. Gig economy is pendapatan. Yang penting bagaimana mewujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan. Baik. Itu dia. Baik, terima kasih Datuk atas ulasan pada pagi ini secara ringkas tetapi mendalam dan juga memberikan pemahaman kepada penonton. Terima kasih banyak Datuk Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi yang cuba membawa iklim pelaburan yang baik untuk ketahanan ekonomi negara. Baik, seterusnya News Straits Times. Bad tidings. Ini kurang daripada hujan dan juga ribut ataupun tanda runtuh yang berlaku di Johor dan juga Pahang dengan jalan-jalan yang terpaksa ditutup dan juga bangsa-bangsa yang diselamatkan. Saya suka melihat kepada muka depan ni, kalau tengok renungan daripada seorang wanita tua melihat kepada mungkin rumah yang hanyut ataupun kayu yang runtuh. Dan lanjutan di halaman ke-2, 3, 4 dan 5, Johor Pahang hit by floods, landslides, more than 6,000 people evacuated in Johor, 3,000 in Pahang. Dan dapat juga kita lihat kawasan padi memang ditenggelami air. Sepatutnya ada sawah di situ tapi tak dapat diselamatkan. Malah di kawasan tertentu kita nampak ada rumah tu hanya bumbung saja. Ini cabaran besar sebab untuk usaha untuk memindahkan kawasan yang selamat, memerlukan kepada kenderaan yang sesuai, petugas yang cekap dan akses untuk masuk kawasan berkenaan. Dan juga ini juga telah menyebabkan perancangan percutian terpaksa ditunda ataupun dibatalkan ekoran daripada monsoon season. Heavy rain disrupts holiday plans. Some tourists have left, chosen to stay or forced to remain in their accommodations. Belum masuk lagi mereka yang dah berada di kawasan yang terjejas dan terkandas di sana tidak boleh berpatah balik, tidak boleh pulang ke kampung halaman. Dan dikabarkan juga beberapa bantuan diperlukan, termasuklah makanan dengan segera sebab mereka kekurangan makanan yang barang-barang perlu dimasak memang tidak digalakkan. Mereka lebih memerlukan seperti roti, biskut yang senang untuk dimakan. Kalau tengok kepada video yang mana di kawasan tanah runtuh tu di Lebuh Raya, saya rasa kontena pun boleh hanyut. Betul. Deras laju dan tak berhenti. Bayangkan hanya nampak bumbung sahaja dari jauh kerana ada gambaran daripada gambaran udara. Okey, kita terus saja ingin mendapatkan perkembangan terkini tentang banjir di Pahang bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, Tuan Wan Muhammad Zaidi, Wan Isa. Hello Tuan. Tuan boleh dengar saya di sini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Okey Tuan, terima kasih bersama dengan kami di MHI. Tuan, kita nak tahu sedikit sebanyak perkembangan terkini berkaitan dengan kerja-kerja penyelamatan mangsa-mangsa banjir yang berlaku di Pahang. Silakan Tuan. Baik, terima kasih. Kerja-kerja penyelamatan di Pahang kita teruskan pada hari ini, iaitu yang mana sehingga hari ini hingga pukul 7 pagi hari ini, iaitu sebanyak 9,506 mangsa telah diselamatkan dan dipindahkan ke seluruh PPS Negeri Pahang yang mana telah dibuka sebanyak 145 PPS seluruh Negeri Pahang. Okey. Yang mana kalau kita lihat keadaan banjir, dia melibatkan hampir keseluruhan daerah di Negeri Pahang lah, iaitu 9 daerah, iaitu melibatkan di Kuantan, Temeloh, Maran, Jerantut, Rompin, Pekan, Lipis, Raub dan juga Bentong. Okey. Ya.
Okey, dikabarkan juga hari ini dan esok cuaca agak buruk di mana banjir masih lagi berlaku, paras air dikatakan berada pada tahap yang hampir bahaya. Jadi apakah secara keseluruhannya perancangan yang disediakan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memastikan keadaan ini terkawal? Silakan Tuan. Baik, bagi melancarkan kita punya pengurusan dan juga penyelarasan operasi Jabatan Bomba untuk menyelamatkan mangsa-mangsa dan membuatkan kerja-kerja pemindahan mangsa ke PPS, Jabatan Bomba pada dasarnya telah membuka satu bilik gerakan operasi bomba di Ibu Pejabat Bomba Negeri Pahang lah. Baik. Ya, jadi di sini kita kawal keseluruhan kerja-kerja dan juga kita menyelaras semua daerah yang terlibat dengan banjir. Dalam masa yang sama juga, Jabatan Bomba membuka beberapa pusat kawalan di 3 zon bomba, iaitu di Balai Bomba Indramayu Kota untuk zon 1, manakala di Balai Bomba Maran untuk zon 2 dan di Kuala Lipis untuk zon 3. Ya. Jadi Okey, yang begitu ketara yang perlu kita cakna dengan keadaan keselamatan di sana. Mungkin Tuan boleh kongsikan supaya kita semua lebih tahu untuk berjaga-jaga dalam setiap keadaan yang boleh memberikan risiko keselamatan. Baik, kalau kita tengok sekarang pattern peningkatan air sungai ataupun banjir semakin meningkat. Jadi apa yang perlu diambil tindakan oleh masyarakat dan juga orang-orang ramai supaya mereka lebih peka kepada info-info yang terkini berkaitan dengan keadaan banjir dan juga cuaca. Kalau kita tengok keadaan cuaca di luar pun masih lagi hujan dan sebagainya. Jadi mereka perlu bertindak lebih awal sekiranya rumah mereka telah dinaiki air supaya mereka boleh bertindak keluar ataupun pindah ke pusat-pusat pembinaan yang telah disediakan dengan segera. Ini adalah amat penting ya. Kalaulah mereka tunggu sehingga keadaan jadi lebih sukar, yang mungkin ini akan mengakibatkan kelewatan dalam untuk menyelamatkan mereka kerana pihak pasukan penyelamat perlu menumpukan kepada lebih ramai orang. Okey. Jadi untuk menyelamatkan mereka mungkin mengambil masa dan sebagainya sebab kita adalah keadaan yang terhad dan sebagainya. Jadi kita menggalakkan supaya mereka peka dan berpindah dengan segera tanpa Baik, terima kasih Tuan. Kita ucapkan dan kita harapkan yang terbaik untuk pasukan Tuan juga bagi menjalankan tugas-tugas keselamatan. Itu dia Tuan Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, berkongsi dengan kita tentang keadaan semasa, tentang keadaan penyelamatan yang telah pun dilakukan di kawasan Pahang. Kita harapkan yang terbaik dan tolong patuhi segala yang telah pun dikeluarkan oleh pihak-pihak yang sepatutnya. Okey? Baik, kita nak berganjak untuk berbual secara dalam talian juga bersama Yang Berhormat Datuk Seri Shahniza Samsudin, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Bagaimana dalam usaha untuk menjaga kebajikan rakyat ketika diuji dengan musibah seperti ini. Baik, di talian Datuk Seri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Baik, Datuk Seri. Datuk Seri, kita lihat memang membuatlah bagaikan liputan langsung ya perkembangan untuk dipaparkan di media sosial pribadi untuk menunjukkan bagaimana menyantuni mereka yang terjejas ini. Mungkin dapat Datuk Seri kongsikan situasi terkini dan pengalaman bersama dengan yang terjejas, silakan. Terima kasih kepada MHI lah kerana menghubungi saya. Dan memang ya sejak daripada pagi semalam saya bersama-sama lah turun padang. Kalau boleh tengok, saya buat beberapa live di Facebook saya dan live saya yang pertama pagi semalam dah viral, mendapat tontonan lebih 272,000 tontonan dan lebih 2,000 lebih shares ya. Sebenarnya keadaan di Maran semalam memang agak mengejutkan kami semua. Yang di luar jangkaan, ada tempat yang tak pernah dinaiki air ya. Dan Bandar Maran sendiri semalam dinaiki air lah, dan saya sendiri dapat mengharung air kat pagar pinggang sebenarnya semalam ya. Untuk apabila saya lalu tu saya dimaklumkan ada seorang orang tua warga emas berbangsa Cina yang terperangkap dalam sebuah kedai ya. Dan memang masa itu pasukan penyelamat memang agak sibuklah nak menyelamatkan ramai orang seperti mana yang dikatakan oleh bomba tadi, dan kami terpaksa
menunggu sedikit bantuan sampai untuk menyelamatkan mangsa tersebutlah. Ya, dan semalam memang sehingga malam saya masuk ke kawasan dan sebagainya, dan di sebelah malam bila saya nak keluar dah tak lepas keluar dan saya terpaksa melalui jalan ladang. Itu pengalaman saya lah. Okey, bagaimana dengan usaha itu dilanjutkan untuk hari ini kerana dikabarkan mereka masih lagi memerlukan bantuan dari segi makanan dan sebagainya. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan. Maaf, Datuk Sri boleh kongsikan. Sewaktu semalam saya dapat pergi ke beberapa pusat-pusat pemindahan, memang saya tengok ramai mangsa yang selai sepinggang kerana air naik agak deras ya, laju cepat, jadi ramai yang selai sepinggang, terutamanya kaum wanita yang memerlukan keperluan. Kita fahamlah orang wanita ya, dan anak kecil yang memerlukan lampin pakai buang, OKU memerlukan lampin pakai buang dan makanan kering. Ini kerana mungkin bukan saya nak kata kelewatan agensi, tapi sebab anggota agensi hantar bantuan kita pun terlibat dengan banjir. Dan ada yang tersekat, tak dapat nak ke pejabat dan sebagainya. Dan memang kita sangat memerlukanlah sekiranya ada mereka yang hendak memerlukan bantuan. Tetapi kena melalui pusat kawalan operasi bencana di daerah kita lah. Baik. Jadi bagaimana perancangan bantuan untuk hari ini? Datuk Sri dapat berisi pandangan dan komen? Baik, saya rasa hari ini mungkin koordinasi itu telah pun dibuat oleh pusat kawalan operasi bencana dan agensi-agensi yang berkaitan. Dan saya sendiri malam tadi pun telah mula menerima sumbangan-sumbangan daripada kawan-kawan. Contohnya Yang Maklumat Menteri Besar sendiri telah pun menghantar 100 kotak face mask ya. Sebab face mask ni pun saya lihat di PPS dia orang dah tak pakai face mask. Kita SOP dalam COVID ni kena jaga juga kan. Jadi dah hantar face mask dan pagi ni pun akan hantar lagi beberapa keperluan. Yang mana sukarelawan kita akan membantulah sebab kita tahu ya anggota-anggota keselamatan kita sibuk dalam tugas menyelamat, jadi sukarelawan kita akan membantu menghantarkan bantuan-bantuan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan ada juga kawan-kawan macam kawan rakyat yang kawasan ni tak berapa terjejas teruk, macam Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar semalam pun dah hantar bekalan makanan kepada kami di Maran. InsyaAllah pagi ni saya bersama sukarelawan akan cuba mengagih-agihkannya lah ke pusat-pusat pemindahan sebentar. Semoga dipermudahkan. Terima kasih Datuk Sri Shaniza Samsudin, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, berkongsi pengalaman dan usaha membantu rakyat yang terjejas. Terima kasih. Betul, syabas dan juga tahniah diucapkan kepada tim Datuk Sri di atas kerjasama yang telah pun dilakukan ini, bantuan yang telah pun dihulurkan. Kita ingin terus tinjau kerana dua kawasan iaitu Pahang dan Johor melibatkan kawasan banjir yang amat dahsyat sekali. Kita tahu keadaan teruk juga yang berlaku di Johor. Kita ingin mengetahui keadaan semasa dan kabarnya ada satu kejadian di mana lelaki dikhawatiri lemas hanyut bersama kereta. Ini juga dikabarkan dalam berita harian halaman 4 berkaitan dengan dia sempat memecahkan cermin kereta untuk menyelamatkan isterinya untuk mengelakkan daripada lemas. Tetapi si suami iaitu lelaki iaitu mangsa terbabit masih lagi tidak dapat dijumpai. Cuma mungkin kita nak tahu perkembangan terkini tentang situasi berikutan dengan kemalangan yang berlaku ini. Di talian kini Datuk Haji Yahya Haji Madis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di MHI. Datuk, mungkin boleh kongsikan tentang perkembangan terkini kes-kes yang berlaku di Johor berikutan dengan keadaan banjir yang agak teruk di sana. Silakan, Datuk. Okey, kita dikejutkan pada 2 Januari baru ni. Sebenarnya dah bermula pada 1 Januari. Hujan lebat seluruh negeri Johor yang tidak berhenti. Yang mana banyak kawasan-kawasan di negeri Johor, terutama daerah Johor Bahru yang dinaiki air, dan kebanyakannya adalah tempat yang biasanya tidak pernah dinaiki air. Okey. Kita boleh katakan banyak banjir-banjir kilat yang tidak dijangka oleh penduduk, dan termasuklah yang berlaku di daerah Keluang. Sebenarnya daerah Keluang ni ada 2 kejadian lemas. Okey. Sebelum pada yang dibincangkan tadi mengenai kereta yang melalui satu laluan yang tidak menjangka bahawa arus deras dan kereta itu hanya penadrik oleh air. Okey. Dan sempat menyelamatkan isterinya keluar dan pemandu kereta tersebut suaminya telah dihanyutkan oleh arus deras bersama keretanya. Dan sebenarnya kita Balai Bomba Penyelamat Keluang menerima panggilan
dah malam pukul 9.30 malam lebih kurang Okey. pada kejadian tersebut. Waktu dalam gelap dan kita tidak dapat mengesan kereta yang dihanyutkan. Tapi pada pagi Sabtu, itu pagi Sabtu, mana pagi Ahad tu, mana kita dengan beberapa agensi lain seperti polis, APM, pejabat daerah sebagainya telah turun untuk mengesan, dan pihak kami menggunakan alat pengesan besi untuk mencari kereta tersebut, dan telah dijumpai kereta. Pada lebih kurang jam 6.10 petang telah dapat ditarik keluar daripada tenggelam. Walaupun mangsa yang dipercayai dihanyutkan bersama tidak berada dalam kereta tersebut. Dan pada pagi ini agensi terlibat bersama agensi lain meneruskan pencarian untuk pemandu kereta yang hilang. Dan pada hari yang sama juga, waktu itu ada satu lagi kes sebenarnya di Keluang juga, mana seorang wanita yang menyelamatkan diri pada rumah yang dinaiki air telah termasuk dalam longkang dan dihanyutkan air. Pihak bomba turun bantu bersama orang awam, dapat dinaikkan, tapi oleh orang pun tidak dapat diselamatkan, juga terkorban. Mana korban pertama di Johor dan di daerah Keluang. Baik Datuk, secara ringkas, pengajaran dan juga iktibar yang kita boleh ambil daripada kemalangan ini supaya kita lebih cakna dengan keadaan yang kawasan yang tidak pernah diduga akan berlakunya arus deras. Silakan Datuk secara ringkasnya. Okey, pengajaran mana jalan raya yang biasa dilalui selamat apabila naik air, kita perlu waspada dan berhati-hati mendapat maklumat daripada rakan-rakan apabila kenderaan-kenderaan semua terperangkap. Kena pastikan bahawa jalan tersebut memang kalau nak terus boleh dilalui, baru boleh dilalui. Kalau tidak, jangan cuba-cuba untuk melaluinya untuk jalan raya. Dan untuk penduduk-penduduk yang menyelamatkan diri waktu banjir daripada rumah untuk keluar ke tempat yang selamat, perlu mendapat bantuan daripada pasukan penyelamat. Ataupun kalau pasukan penyelamat belum tiba, perlu mendapat bantuan juga daripada jiran dan rakan-rakan lain. Pastikan laluan itu dilalui selamat dan tahu itu adalah jalan, bukannya longkang yang berbahaya. Baik. Okey, terima kasih banyak Datuk Haji Yahya Haji Madis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, berkongsi dengan kita tentang keadaan dan juga beberapa insiden tragedi yang berlaku di Keluang, Johor. Kita harapkan yang terbaik. Salam takziah juga diucapkan kepada keluarga yang terlibat. Okey, kita teruskan. Nak memberikan berita inspirasi. Ini boleh masuk bilik pembedahan? Saya tak pernah. Tengok dari luar je. Oh, pernah lah masa bersalin. Jadi SOP pembedahan sangat ketat. Betul, serta sangat bimbangkan ketat. jangkitan. Jadi memang perlukan perkara yang sesuai. Dan bagaimana pula kedudukan Dr. Muslim kalau negara luar yang mungkin ada ketegasan tersendiri dalam SOP ini tanpa mengira latar belakang agama dan kaum. Tapi ada seorang doktor dari Malaysia yang berjuang untuk memastikan aurat terjaga ketika berada di Dewan Pembedahan. Itulah yang berlaku kepada Dr. Farah yang menerima pengiktirafan NHS Leadership Academy Award dan dicalonkan untuk British Muslim Award kerana sumbangannya mencipta hijab pakai buang untuk kegunaan Dewan Bedah ataupun OT. Jadi kita akan bersama secara langsung dengan doktor muda ini yang memang dah dibaca beritanya sejak tahun lepas lagi dan memang mencipta fenomena sebab adanya kadang-kadang ada halangan sebab berada di situasi yang mana bukan negara Islam, pasti kita bimbang juga elemen Islamofobia itu. Jadi macam mana dia mampu untuk meyakinkan pihak hospital untuk melaksanakan idea ini. Okey, kita terus saja membuat panggilan video bersama dengan Dr. Farah Syahira Roslan, pelatih perubatan daripada Nottingham, United Kingdom. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, boleh dengar dengan jelas kami di sini? Doktor dapat dengar kami? Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan ya. Saya dengar. Okey, doktor, saya tertarik dengan falsafah doktor untuk menerapkan nilai Islam dalam pembedahan walaupun berada di luar negara. Dan bagaimana detik awal bermula impian emas ini yang dilihat mencabar dalam lingkungan sedemikian? Silakan doktor. Ya, baiklah. So, saya waktu tu saya masih lagi pelajar perubatan.
Dan saya menghadapi beberapa kesulitan lah untuk masuk ke bilik pembedahan kan, disebabkan oleh tudung saya waktu tu. Dia polisi di setiap hospital tu, which regards to macam infection control ni berbeza dari satu hospital yang lain. Jadi hospital yang saya pergi masa tu dia memang tak benarkan langsung kalau ada tudung dia memang kena ganti habis. Tu saya tak tahu apa alternatif dia dan sebagainya. Dan sejak tu saya rasa macam agak aneh lah perasaan tu sebab orang lain tak pun rasa macam tu kan. Kenapa saya dengan rasa macam tu kan. And then lepas tu saya baca satu research paper yang produced oleh British Islamic Medical Association, BIMA, yang menyatakan lebih daripada separuh doktor Muslim ataupun pelajar perubatan yang Muslim yang bertudung menghadapi kesukaran yang sama, kesulitan yang sama. Dan diorang menengahkan tiga solusi. Satu, memakai tudung yang bersih, maksudnya yang bukan tudung yang kita pergi ke kerja, faham tak? Maksudnya bawa tudung yang separate, yang dibasuh sekitar 60 degree macam tu, bawa ke hospital bila nak masuk bilik pembedahan pakai tudung tu, tudung fabric. Yang kedua adalah orthopedic hood, dan ketiga adalah disposable hijab. Waktu tu tudung disposable hijab ataupun tudung pakai buang ni tidaklah berada di pasaran, especially di pasaran UK masih tiada lagi. Jadi di situlah apabila saya memandang ke timur, memandang ke Malaysia, di mana saya tahu Malaysia sudah berhadapan dengan benda-benda tentang penjagaan aurat di bilik pembedahan dan sebagainya, dan meminta sampel daripada Malaysia. Saya minta kawan saya hantarkan sampel. Kemudian dari itu saya mencari producer tempatan, manufacturer tempatan. Tempatan tu kasi UK lah at that time kan, di sana. Dan mereka menyambut baik punya cadangan, dan dari situ kami untuk bekerjasama untuk mencari tudung yang sesuai untuk di bilik pembedahan. Baik, selamat jaya untuk doktor dan semoga walaupun doktor ada sebutkan bahawa bukan matlamat menangi anugerah tapi lebih kepada menjaga anugerah Allah sebenarnya. Tapi anugerah yang dapat kan, itu antara ganjaran yang kita dapatlah bila kita menjaga. Terima kasih banyak-banyak Dr. Farah Syahira Roslan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Selamat maju jaya, jaga diri di sana. Ya, kalau peluang boleh buat dokumentari ya. Okay. Sebab melihat kepada kepintahan doktor berbicara, memang kita boleh buat cerita daripada awal pembabitannya sehingga sekarang. Sebab antara perkara yang kita perlu tahu bukan sahaja keterbatasan, dan kadang-kadang untuk mereka nak masuk bedah dan sebagainya, itu hijab itu adalah sangat-sangat penting. Dan bila adanya, nampak idea ni simple tapi boleh buat tak ada orang gerakkan. Ya, boleh buat dua program, satu Menjalah 3, satu Hello Doktor. Dan juga mereka yang nak bersalin nanti, nak bersalin, kadang-kadang kita juga melalui satu fasa yang sangat susah sebab nak menahan sakit, nak fikirkan tentang kita pakai hijab dan sebagainya. Kan? Ini juga antara idea yang baik. Bila kita bersalin, mampu lagi pakai. Betul. Itu dia. Banyak lagi inovasi dapat, ini membuka peluang lah, lebih banyak inovasi dapat kita laksanakan. Baik, untuk anda yang nak bergerak ataupun ada perancangan ke mana-mana, ya, kalau anda ada sebarang info ataupun anda nak berkongsi video tentang banjir dan sebagainya, anda boleh berkongsi bersama kami di MHI. Sebab kita ingin mewawarkan ataupun berkongsi bagaimana situasi terkini. Ini dapat yang telah pun antara yang dikongsikan. Betul. Ada arahan berpatah balik ataupun arahan lencongan kena patuhi tanpa ada sebarang kompromi sebab ini isu keselamatan. Betul. Bagaimana keadaan yang berpatah balik dengan jalan yang telah pun disekat akibat keadaan banjir yang berlaku. Okey, ayo kita saksikan. Anda kena dengarkan sedikit sebanyak yang dikongsikan oleh individu ini. Arah keluar stranded dekat pos area Lancang. Saat kita tengah berkira berapa ramai untuk keluar. Ini suasana di exit Lancang ini. Di mana balik ke lebuh raya ditutup oleh sebab ada semua kenderaan dipatah balik itu okeylah. So inilah rupa kita beramai-ramai. Apa-apa pun, ke mana sahaja anda pergi, tolonglah berhati-hati mengambil tahu keadaan semasa di sana. Okay? Ya, kalau anda rugi sebabkan terpaksa membatalkan perjalanan ataupun terpaksa menyewa hotel untuk terus kekal di satu tempat, tapi lebih baik daripada kehilangan dan terancam nyawa. Betul. Kita ingin rehat seketika, kembali selepas ini di Malaysia hari ini.
Dalam keadaan udara yang penuh dengan toksik dan juga makanan kadang-kadang tak sihat. Kadang dalam perhubungan juga ada yang tak sihat. Kita utamakan kesihatan untuk 2021. Saya Aznia Janawawi ucapkan selamat menyambut Tahun Baru. Saya Danish Syuruddin. Saya berharap agar tahun 2021 menjadi tahun yang negara kita menang menentang wabak COVID-19. Hai, saya Selidini. Saya berharap tahun 2021 Kementerian Pendidikan Malaysia mendirikan satu perancangan yang baik kepada pelajar-pelajar dan guru-guru, terutama sekali buat pelajar-pelajar SPM 2020. Teruskan bersama Malaysia Hari Ini di TV3. Bye. Assalamualaikum, saya Ibu Faizul. Saya Puhana. Kami mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Malaysia. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Teruskan bersama Malaysia Hari Ini. Harapan saya untuk tahun 2021 dan doa saya adalah supaya mereka yang hilang kerja pada tahun 2020 akan dapat kembali pekerjaan yang baru. Saya juga berdoa agar ekonomi negara akan kembali kukuh seperti dahulu. Teruskan menonton MHI. Baik, 8.40 pagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk pagi Isnin. Ceria-ceria sahaja kepada anda semua. Dan kita sebenarnya nak pentingkan tentang perancangan kewangan pada tahun 2021. Seperti yang kita kabarkan di awal tadi. Itu antara intipati yang setiap individu perlu tahu bagaimanakah perancangan pada tahun 2021 ini melibatkan kewangan kita. Kerana kita tahu tahun 2020 cukup mencabar. Semakin lama simpanan semakin menipis. Dan apakah perancangan kita pada tahun ini. Tapi sebelum kita nak bincang, sebelum kita nak mendalami tentang isu ini, kita ingin bersama dengan Hanif Miswan yang kini berada di LRT Masjid Jamek, ingin meninjau keadaan di sana bersama dengan peniaga-peniaga kecil yang berada di sana. Ayuh kita bersama dengan Hanif Miswan. Baik, terima kasih Ani Mizati. Kalau di studio bercerita mengenai kerancakan ekonomi berkenaan dengan tahun 2021 ni, kami masih lagi di LRT Masjid Jamek ni dan sekarang ni berada di sekitar berseberangan pula. Dan menariknya kita nak menyantuni pekerja-pekerja ataupun kedai-kedai kecil ini dan sangat menarik saya saksikan ini bubur ayam sempoi jual oleh abang ini dan telah pun digunakan aplikasi digital ini ataupun secara cashless ini, dan ini antara inisiatif yang telah pun kita bincangkan di Malaysia hari ini. Dan kita nak melihat juga kalau tadi ada abang tu, ini kakak ni berniaga selama 10 tahun di sini dan masih lagi kekal setia berniaga di sekitar Masjid Jamek ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Kejap lagi kita akan makan nasi lemak yang kakak ni buat. Tapi antara yang menjadi tumpuan kami pastinya kawasan persekitaran di sini yang sangat ramai. Kabarnya sejak daripada jam 6 petang tadi, 6 pagi tadi memang dah ramai orang berpusu-pusu sehingga habis 2-3 tong nasi lemak. Dan saya berjumpa dengan Encik Muhammad Fazli Mat Tahir, betul ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menariknya Encik Fazli ni baru sahaja dikabarkan berniaga sandwich di sini dengan menggunakan segala inisiatif yang ada lah, dan mungkin juga boleh berkongsi berkenaan dengan mengapa memilih untuk berniaga sandwich di sini. Sebab sandwich senang sikit. Kalau macam barang lain saya tak ada modal yang tinggi, inilah modal saya sekarang. Kita di MHI berbicara mengenai kerancakan ekonomi 2021. Mungkin boleh bercerita sikit kenapa mula berniaga sandwich. Mungkin kabarnya diberhentikan kerja ketika PKP dan mengambil inisiatif ini sebulan 2 bulan, dan bagaimana sebenarnya melihat pada ekonomi 2021 dan cabaran Fazli sendiri terhadap tahun ini? Cabaran tahun ni cukup mencabar bang. Di bank kerja semua. Inilah sebab kita sekarang bang. Setakat ini berniaga dengan pendapatan harian mampu untuk meneruskan kelangsungan kehidupan? InsyaAllah mampu bang. Dan mungkin dah berkeluarga atau masih bujang? Bujang je bang. Okey. Dan untuk 2021, harapannya kepada ekonomi Malaysia ini, ekonomi Fazli sendiri, mungkin akan meneruskan ini atau ada plan yang lain lagi? Ada plan yang lain bang. Mana contohnya dapat kerja lain ke, boleh masuk kerja bang. Ada APF, semua ni tak ada APF bang. Itu je. Maksudnya dalam masa terdekat ini inisiatif yang dilakukan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan lah. Ya bang.
Pasti kita doakan yang terbaik. Tinggal sedikit je. Kami pun dah merasa sikit tadi. Mungkin memang sangat sedap. Terima kasih banyak-banyak lah. Okey, Fazli, all the best lah kita ucapkan. Dan kalau kita lihat juga di sini memang ramai sekali yang berniaga dan menyantuni. Dan difahamkan juga bukan sahaja sekitar perjalanan ini, tetapi juga di bahagian seberang sana juga menjadi tumpuan orang ramai dalam meneruskan kelangsungan kehidupan. Dan saya sempat berbual dengan ramai juga. Mereka juga antara yang terkesan ataupun yang telah lama berniaga di sini, mengambil kesempatan untuk meneruskan kehidupan dengan jualan harian. Okey, itu mungkin antara sedikit highlights kami di LRT Masjid Jamek ini, dan kami akan bawakan juga berkaitan dengan kerjaya mereka yang berada di sekitar ibu kota ini. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali ke Seri Pentas. Baik, terima kasih Hanif Miswan. Itu antara perkongsiannya. Bagaimana mereka menjadikan seorang itu yang telah pun kehilangan pekerjaan, kehilangan punca pendapatan, menjadi kreatif, menjadi berdaya saing untuk mengubah kehidupan mereka. Kita nak bercerita tentang kewangan 2021. Apakah perancangan kita? Terus saja saya kenalkan tetamu istimewa kami di studio, Perunding Kewangan Tuan Syamsuddin Kadir, yang pernah juga kita bawakan di Malaysia hari ini, bercerita juga tentang kewangan kecemasan pada ketika itu. Okey, melibatkan kewangan 2021. Kita tahu hari ini pun bagi mereka yang kategori pertama yang telah pun memohon iSinar contohnya, bantuan akan dihulurkan. Pada hari ini keputusan telah pun diberikan bagi mereka yang dah dapat keuangan, dapat bantuan dan sebagainya, ada duit sedikit. Apakah perancangan yang terbaik? Adakah untuk dilaburkan? Adakah untuk dimulakan perniagaan? Atau bagaimana? Okey, secara asasnya kita tengok situasi kita lah. Ada orang yang dah kedua-dua suami dan isteri dah kehilangan pekerjaan. Yang itu mungkin dia ada dua option, sama ada nak guna untuk kos sara hidup bulanan, bukan kos gaya, kos sara je. Maksudnya untuk beli beras dan sebagainya, ataupun mungkin ada yang baru terjejah separuh, cuma nak mengembangkan balik sumber pendapatan. Ya. Jadi mungkin boleh digunakan. Cuma bila bisnes kena tahu juga tadi, kajian menunjukkan 90% orang yang menceburi bisnes ni akan lingkup dalam masa 3 tahun pertama. Ada yang lingkup seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Tapi macam tadi yang berniaga sandwich tak apa, modal dia tak besar. Jadi kalau ambil iSinar ni, kalau boleh jangan guna untuk peralatan lah. Jadi guna apa yang ada di tangan. Apa yang dekat rumah, kalau nak masak nasi lemak pun guna yang di rumah. Jadi duit macam tu iSinar dan sebagainya, kita guna untuk beli bahan mentah untuk berniaga je. Okey. Jadi maknanya kena minimalkan, ataupun boleh letakkan juga duit iSinar tu kalau kita tak perlu dalam pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia. Sama ada yang modal dijamin, ataupun kalau modal tak dijamin yang risiko dia rendah lah. Baik. Itu sebab untuk menjana pendapatan. Keadaan sekarang ni yang kritikal adalah semua orang yang berada di rumah. Contohnya mungkin ada pasangan yang dibuang kerja, anak-anak pun berada di rumah. Anak-anak punya permintaan ini tidak dapat ditolak oleh ibu bapa. Nak makan ni, nak makan tu kan. Lainlah dengan keadaannya kalau anak-anak berada di nursery dan sebagainya. Ada juga anak yang mungkin demand dia lebih tinggi sikit, minta gadget yang terkini kan. Itu juga mungkin tidak dapat lari daripada perancangan kewangan ibu bapa. Apa nasihat daripada Tuan? Okey, satu daripadanya adalah apabila nak beli gadget pun kita tengok dulu kemampuan kita, bukan layan. Sebab ada kes, bukan saya iSinar, ambil duit EPF umur 55, keluarkan dan dia beli gadget yang mewah. Dan baru 2 bulan je, dan dengan tak ada duit dah. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena discuss dengan anak kita jugalah dari segi status kewangan kita. Sebab kalau kita layan, memang budak ni dia akan memancing emosi ibu bapanya. Dalam keadaan buat tak nak makan pagi. Ada setengah ibu bapa ni termakan emosi tu yang dipancing oleh anak. Itu yang jadi kita tersilap langkah lah. Jadi sebenarnya nak beli telefon ni ada banyak. Kita rujuk balik saudara mara kita yang bagi gadget ke anak. Baru kita boleh buat comparison dan boleh bagi nasihat yang lebih bagus. Tanya dia, macam mana kau boleh bagi anak kau pakai gadget yang murah je? Apa yang kau sebut? Yang tu kita boleh gunakan. Okey. Kita juga nak kongsikan kepada anda. Mungkin ada 2 tujuannya. Satu tujuan untuk bermain. Satu lagi tujuan memang betul-betul keperluan gadget ni sekarang kan. Kita tidak dapat menafikan segala pembelajaran adalah dalam talian dan sebagainya. Ayo kita saksikan individu ini bagaimana dapat mampu memberikan gadget kepada anak-anaknya dengan satu keadaan yang sempurna. Ayo kita saksikan. Disebabkan keadaan pandemik COVID-19, pelajar diarahkan untuk membuat kelas online di rumah. Saya mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah dengan penggunaan sebuah laptop dan sebuah telefon bimbit. Memang memberi kesukaran untuk mereka menumpukan sepenuh perhatian, di mana ada kalanya saya perlu berada di luar dan membawa telefon saya. Cabaran yang kami ada sekarang ni disebabkan tidak mempunyai gadget yang cukup, jadi mengganggu pembelajaran mereka di rumah.
cabaran yang dapat saya atasi, dia ada Microsoft Teams dan cikgu akan downloadkan soalan-soalan di dalam Microsoft Teams dan kita kena ada inisiatif sendiri untuk printkan semua kertas kerja itulah. Pembelajaran di rumah dengan berada di sekolah adalah sama sekali tidak sama. Jadi disebabkan cuma saya seorang saya bekerja, disebabkan keadaan suami saya yang tidak sihat untuk keluar bekerja, jadi insya-Allah kami akan cuba sedaya upaya untuk menyimpan sebanyak mana yang boleh, di mana pembelajaran itu kita gunakan mana yang memerlukan sahaja. Saya akan cuba allocatekan 30% daripada pendapatan yang saya terima untuk disimpan untuk kecemasan. Sebagai contoh, sekiranya saya ada collection untuk RM1,000 dalam seminggu, saya akan cuba menyimpan RM300. Jadi RM700 itu untuk perbelanjaan harian, untuk makan anak-anak, duit minyak kereta, belanja pergi sekolah, pembelian barang-barang untuk di rumah. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk berjimat cermat dan menyimpan untuk tahun 2021. Cukup menarik bila dikongsikan peratusan yang diambil daripada pendapatan. 30% yang diambil daripada pendapatan untuk kecemasan. Nasihat daripada Tuan sendiri, adakah itu antara yang perlu kita lakukan untuk mengambil peratusan daripada pendapatan untuk simpanan kita? Okey, saya rasa kalau tengok satu dunia ni, pakar-pakar mengatakan 30% untuk kita ambil. Jadi itu untuk sebahagiannya lah untuk tabung kecemasan yang macam COVID ni, dan sebahagiannya lah untuk masa depan kita. Masa depan ni maksudnya apabila kita letak di pelaburan-pelaburan yang insya-Allah menguntungkan, dividen dia nanti boleh membiayai kehidupan kita. Contohnya gaji ni sebenarnya untuk pakai kereta biasa je. Tapi kalau nak pakai kereta yang lebih luar biasa, guna duit dividen, duit yang 30% yang kita ambil awal, yang beranak tu. Ramai orang yang jadi sakit musim COVID ni, setakat saya mantau, dia dah dia membeli kereta impian menggunakan duit gaji. Okey. Itu yang jadi sakit. Rumah pun dia beli rumah besar menggunakan duit gaji. Sepatutnya tak disentuh duit itu. Tak boleh, kan? duit gaji untuk beli rumah biasa je. Rumah sara hidup. Okey. Kereta sara hidup, handphone sara hidup. Kan? Kalau nak beli handphone lebih pada RM1,000, mesti guna duit dividen. Kalau kita sekarang beli telefon yang RM1,000 tu guna duit gaji, itu makna kita dah bermasalah. Okey, untuk bagi lebih jelas dan lebih kita faham supaya dekat dengan kita, kerana untuk membezakan keperluan dan juga kehendak itu kini, dan segalanya sudah berbeza dengan keadaan normal baharu ini. Kadang-kadang yang kehendak pun dah jadi keperluan. Nasihat daripada Tuan sendiri. Satu benda macam contoh kita ambil satu kalau dari segi handphone lah. Kalau kita beli telefon yang harga 400, WhatsApp pun ada. Beli yang 1,000 pun ada. Adakah kita hantar WhatsApp guna telefon 400 ni lambat sampai? Dia bergantung pada internet punya kelajuan, bukannya telefon. Jadi yang 400 itu adalah keperluan, 1,000 tu jadi kehendak. Cuma untuk anak kita pun kita nak tengok. Kalau untuk anak-anak sekolah kan kena belajar online sekarang. Dia ada package-package yang kita kena study, yang kita boleh combine, kita boleh pas-pas dia punya internet tu untuk anak-anak. Bukan setiap satu-satu. Yang ni memang kita kena cari. Di market ada apa yang terbaik sekarang. Apa yang terbaik tahun lepas mungkin tak sama musim COVID ni. So jadi sebenarnya kita kena mencari dulu. Jangan buat keputusan terburu-buru. Nak beli apa kalau kita rasa kita tak tahu ini kehendak ke keperluan. Kita masuk dulu tempat tu. Balik di rumah duduk 2 hari tengok perlu lagi tak benda tu. Kalau kita kalau terfikir lagi dia mungkin duduk dalam kategori yang kita perlu dah. Tapi kalau lepas 2 hari dah tak ingat dah pasal tu, itu barang kehendak. Sebenarnya kehendak sahaja. Okey, itu dia penjelasan yang cukup padat. Kita harapkan penjelasan dan juga perkongsian ini anda dapat ambil iktibar, anda dapat ambil sedikit sebanyak tips yang dikongsikan supaya kita dapat merencanakan kewangan 2021 dengan lebih baik lagi. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bercerita tentang peluang kerjaya yang dikatakan meningkat pada tahun 2021. Segalanya dalam Malaysia hari ini. Nama saya Muhammad Izzat bin Johari. Tahun ini saya berumur 27 tahun. Bergraduasi pada tahun lepas dalam jurusan Building Technology Engineering, dan sebelum ni saya pernah bekerja dengan sebuah company kecil sebagai penyelin tapak bina bahagian engineering dan architecture, dan sekarang saya baru dapat tawaran bekerja sebagai eksekutif di satu organisasi di Kuala Lumpur.
Tahun lepas saya bekerja selama 3 atau 4 bulan selepas saya graduasi. Lepas tu saya ada masalah keluarga, saya perlu berhenti kerja dan company pun ada masalah masa tu. So saya terpaksa berhenti kerja. 4 bulan macam tu baru saya dapat kerja baru. Saya tak kisah kerja apa pun, bidang lain ke apa, janji kerja sebab nak survive ekonomi sekarang, nak bantu family. Sebelum ni memang sepenuh masa dekat site. Berbeza dengan kerja yang saya dapat sekarang ni, sebab sekarang kerja lebih kepada office. Apa pun bidang yang saya dapat, tak sama dengan apa yang belajar, saya kena teruskan dan slowly saya akan buat saya punya career development dalam bidang yang baru ni dengan penuh berjaya untuk masa hadapan. Untuk 2021 ni dengan azam baru, tahun baru, so saya memang bersyukur sangatlah dapat pekerjaan baru dengan tawaran oleh salah satu company yang agak terbesar juga di Malaysia. So saya rasa itu rezeki saya untuk permulaan. Okey, itu dia. Kerjaya adalah impian setiap insan, mahukan kerja yang mantap dan semuanya bagus-bagus. Tapi apakah peluang ataupun prospek untuk tahun 2021? Kita akan tinjau sebab katanya peluang kerja yang meningkat. Adakah ia sama seperti anda jangkakan? Kita bersama dengan konsultan kerjaya Cik Nik Amal Afif Nik Osman. Terima kasih bersama kita di MHI. Sama-sama. Ya, bila kita sebut peluang kerja yang meningkat, kan ada juga yang macam sanksi katanya sangat kontradiksi dengan apa yang didengar tentang pengecilan operasi syarikat ataupun sebagainya. Jadi macam mana sebagai mukadimahnya? Mukadimah dia. Berita menarik dia, adakah peluang pekerjaan makin bertambah? Jawapan dia secara ringkas ya. Almost certain industry double the number. Mana kata kalau dulu 1,000 peluang pekerjaan waktu PKP, dia shrinking tu. Sekarang ujung 2020 baru ni double the number 2,000. Kalau nak sebut, saya ambilkan data daripada EIS Perkeso minggu ke-52 2020, updated 25 Disember. Alright. Kalau sebelum ni saya ambil data MHI sebelum ni, saya kongsi minggu 41, sekarang minggu 52. Alright. Sebelum ni peluang pekerjaan lebih kurang total tu dalam 500,000 lah, lebih kurang dalam My Future Job. So sekarang the number almost double. Kalau kita perincikan lebih kecil, ikut taraf pendidikan. Degree, diploma, SPM yang mana berkembang banyak sebenarnya. Dari segi kita panggil supply. Graduan yang ada, penganggur yang ada, mereka mencari kerja bidang mana yang ramai? Yang ramai adalah sebenarnya degree holder dan juga SPM holder. Namun dari segi demand ataupun kehendak industri, yang mana yang banyak sebenarnya? Yang banyak adalah SPM level. Yang berlakunya kemahiran saja macam mana? SPM level ni non-executive ataupun non-graduate lah. Makna kata mereka yang berkelulusan sarjana ke atas, peluang kerja masih lagi belum cukup untuk menampung mereka yang ada ni. So bertambah tapi masih lagi belum cukup untuk tampung mereka yang degree ni. Mana kata fresh grade lah yang banyak risaunya, ataupun mereka yang berpengalaman dalam bidang kemahiran. Kalau saya sebutkan ada 3 tahap pekerja. Kita sebut sebagai low skill, medium skill dan juga high skill. Low skill ni tak ada masalah. Demand dia sampai sekarang, saya ambil rujuk daripada report, sekarang ada 570,000 peluang pekerjaan. Sedangkan yang memohon dalam fasa tersebut ada 135,000 sahaja. Mereka kata vakansi kosong lagi dalam 300,000. Banyak sangat. Tetapi untuk yang degree ni, yang memohon 121,000 tapi peluang ada hanya 52,000. Separuh masih lagi terapung. Kalau dulu mungkin lebih daripada 70% terapung, sekarang separuh saja. Yang terapung tu kita bimbang. Itu yang bimbang tu. Apakah terpaksa mengubah impian kerana tak lagi relevan? Kita jawab sampai sini sebab kita akan cuba dapatkan dulu bersama dengan Hani Miswan yang tadi berada di sekitar Masjid Jamek ataupun untuk berkongsi tentang orang yang baru dapat kerja, apakah pendapat mereka? Silakan Hanif. Okey, baik, terima kasih. Kita masih lagi berada di sekitar Masjid Jamek ni dan saya betul-betul berada di hadapan Masjid Jamek yang pada ketika ini di wilayah Persekutuan masih lagi ditutup kerana menghormati Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Dan untuk itu kami berada betul-betul di perjalanan kaki mereka yang ingin baru bekerja dan alang-alang kita bercerita mengenai prospek kerjaya tahun 2021 ini, cabarannya. Kami sempat menangkap salah seorang yang baru saja ingin kerja, tapi kita perlu sekejap saja. Kita bersama dengan Puan Wan Nur Amalina. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baru ingin masuk kerja? Ya, betul. Okey, yang pertamanya mungkin ini permulaan tahun 2021. Harapannya kepada tahun ini berbeza dengan 2020 yang sangat mencabar. Mungkin dalam sektor pekerjaan ini sendiri melihat kepada harapan pekerjaan 2021. Okay, pertama sekali saya nak memanjatkan rasa syukur dan merasa sangat bertuah kerana masih mempunyai pekerjaan walaupun kita sekarang berada dalam zaman pandemik.
Dan saya berharap 2021 ni rakyat Malaysia kembali mendapat kehidupan mereka yang sedia kala seperti sebelum COVID melanda Malaysia. InsyaAllah. Dan betul lah, tadi kami sempat berbual juga macam Wan Malina tak sempat bekerja dari rumah sebab antara Barisan Hadapan jugalah di sektor yang penting. Tapi melihat kepada rakan-rakan yang mungkin tadi pun ada seorang peniaga yang kehilangan kerja ketika tempoh pandemik, mungkin ada rakan-rakan yang berhadapan dengan nasib yang sama. Melihat pada cabaran ini dan untuk 2021 ini, mungkin mereka juga perlu melakukan sesuatu dalam terus kekal berdaya saing. Ya, betul. Saya berharap pada 2021 ni mereka-mereka yang terjejas akan lebih bersemangat dan lebih realistik pada kehidupan dan berusaha untuk mencari ke arah bidang yang lain yang dapat untuk menampung kehidupan mereka walaupun COVID masih tinggi. Saya berharap mereka lebih kuat dan lebih kuat untuk menampung kehidupan di COVID pada zaman COVID ni. Malina sendiri di tempat kerja, pembudayaan norma baharu itu sudah terbiasa atau masih perlu diingatkan lagi? Sudah terbiasa dah. Kami di dalam bank kalau nak turun, even nak pergi ambil barang kat bawah ke, masih kena pakai mask. Sebelum masuk office, kita orang kena sanitize. Macam itulah, sama je. Baik, terima kasih banyak-banyak. Maaflah ya, boleh terus ke tempat kerja yang ingin diteruskan destinasi pada pagi ini. Okey, itu mungkin sedikit perkongsian lah tentang bagaimana sebenarnya cabaran 2021 ini kepada golongan muda yang masih lagi berkerjaya. Walaupun ini 2021, tapi perlu dilakukan dengan satu pembaharuan, perlu diterapkan minda dalam profesi norma baharu. Itu saja mungkin kami di Masjid Jamek ini. Kita kembali untuk soalan seterusnya bersama dengan Fitri Yahya dan juga panel sana. Silakan. Okey, dari Masjid Jamek kembali ke Sri Pentas, kita bertanya dengan Cik Ni Akmal Afif. Baik, tadi kita cerita tentang keterapungan ya yang tak mahu. Baik, inilah masa yang mungkin untuk walaupun kursus peringkat dah akhir tahun terpaksa ambil sijil lain pula untuk melengkapi keperluan industri semasa. Bagaimana? Okey, baik. Kerana perubahan ekonomi, perubahan consumer behavior, iaitu perangai pembeli. Dulu beli hotel, pergi bercuti dekat hotel, pergi membeli kat mall, sekarang membeli online e-commerce. So semua itu mengubah skill set yang diperlukan oleh pekerja. Syarikat pun ubah, okey, strategi macam ni kena ubah macam ni. So daripada strategi A kepada B, dia memerlukan skill yang berbeza, kemahiran berbeza. So kemahiran itu sebenarnya sekarang diberikan oleh pihak kerajaan sangat banyak melalui penjana. KPT pun, KPT Cap, pihak Majlis Pekerjaan Nasional pun dah buat. So terlalu banyak upskilling, reskilling dengan cross skilling punya latihan diberikan semata-mata nak menyediakan pekerja ni supaya relevan dengan kehendak semasa. So untuk graduan mungkin dia belajar bidang A, tetapi mungkin kena melencong sedikit, ambil kos khusus 3 minggu sebagainya yang diberikan. Untuk makluman, kalau ada graduan di sini, mohon dengan pihak kerjaya anda, pusat kerjaya, setiap Universiti Awam, mereka dapat dana KPT Caps. Mereka mohon untuk buat hard skill training, certification. Ambil CJ tu mungkin harga 3,000, 2,000. Tak apa, anda free je. Kerajaan tanggung. Supaya anda grad, mudah dapat kerja sebab skill itulah yang digenaki oleh industri. Sama juga dengan orang yang menganggur, ada juga skill-skill yang disediakan jadi marketer, Internet of Things, macam-macam di bawah penjana. Itu tujuan dia khusus adalah untuk tambah skill, lebih relevan dalam industri, meningkatkan peluang untuk dapat kerja. Itu dia. Apa berdasarkan pengalaman yang luas kan, apa kelemahan siswa-siswi yang bakal graduasi ni untuk masuk pekerjaan? Sebab zaman sekarang mungkin berubah mungkin pada zaman ketika kita graduasi dulu lain ya. Apa kelemahan yang perlu diperbaiki segera? Perbaiki segera. Pertama adalah expectation. Manage your expectation. Uruskan kita punya aku nak kerja, gaji sekian-sekian, bidang sekian aku nak macam ni. Aku nak kerja bidang A, belajar bidang A. Saya rasa benda tu dah tak almost 50% orang yang grad sekarang tak kerja bidang dia. Itu memang realiti lah, biasa. Bahkan kalau kata, belajar apa dulu? Kerja apa sekarang? Oh lain, biasa dah. So pertama expectation lah. Yang kedua, zaman yang susah, maka pendekatan juga yang susah. Mana kata, kalau dulu kita hantar dalam 10-20 permohonan kerja, dapatlah offer panggilan, temu duga. Tapi sekarang mungkin kita hantar 50-60 baru dapat satu panggilan. So the competition adalah berbeza, persaingan sangat berbeza. So kena manage expectation dan juga lebih bersedia. Kalau mereka yang tahun akhir lah, dengan izin, tahun akhir itu dah boleh start dah, hantar dah. Jangan tunggu habis grad, tunggu dapat majlis konvo yang tak ada majlis tu. Tunggu yang tu baru kita mohon. Tak, dia sudah terlambat. So as fast as 3 bulan sebelum grad tu ataupun final year, final sem tu dah boleh start
mulakan melangkah-langkah awal. Itu dia. Masa kita terhad, tapi apa pesanan akhir kepada bakal graduan ataupun mereka yang sedang dah graduate mungkin dah lama menganggur, masa untuk betul empowerment, swadaya tentang pencapaian mereka, silakan. Okay, right. Pertama sekali adalah peluang ada di luar sana. Mana kata peluang bekerja, peluang untuk latih diri secara percuma, cari inisiatif di bawah HRDF dan sebagainya, dan kita perlu meshkan kemahiran kita dengan apa yang industri nak. Makna kata tip dia baca 10 iklan kerja ataupun 20 iklan kerja dalam jawatan yang kita nak across industri. Contoh nak kerja bidang finance, 1, 2, 3 cukup 20, cari pattern yang berulang. Apa maksud pattern berulang? Requirement berulang, skill yang berulang. Itulah sebenarnya dikandaki oleh industri. Itu cara paling basic. Dan contoh dia kata nak skill A, kita pergi khusus latih diri kita skill A menyebabkan kita lebih relevan dengan industri. Itu tip paling mudahlah untuk mereka yang menganggur ataupun graduan yang bakal keluar nanti. Itu dia, ringkas tapi padat dan juga mungkin menghentam ekspektasi anda, tapi jangan bimbang sebab ini semua realiti yang harus kita tempuh. Masih lagi ada peluang untuk upskilling and reskilling. Terima kasih kepada Cik Amal Afini Osman, konsultan kerjaya yang bersama kita untuk memberikan anda dimensi dan juga idea untuk memperkemaskan hala tuju kerjaya. Dan selepas ini kita bersama dengan gabungan mantap Khair Bahar dan Aina Abdul di MHI seketika nanti. Selamat maju jaya kepada semua rakyat Malaysia, dan bersempena tahun 2021 ini kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat pandemik COVID-19 dari negara kita. Selamat maju jaya dan teruskan bersama Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau apa pun cabaran yang mendatang, kita sentiasa positif untuk kita menjadi orang yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Jadi tahun ini juga menjadi sinar harapan kepada negara kita supaya kita benteras habis-habisan penyalahgunaan dadah dan juga menjadi rakyat yang sihat supaya Malaysia menjadi lebih maju, aman dan makmur. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Farah. Saya seorang clinical psychologist daripada WeCare. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua. Semoga kita semua sentiasa bantu-membantu dan teruskan sikap kita jaga kita. Terima kasih. Hai, saya Amizi, 25 tahun. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun baru ini bisnes kami saya berkembang dengan jayanya. Jangan lupa tonton MHI. Kita jaga kita. Bye. Bagaikan bidadari, kau menjelma di depanku bagai ilusi. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu berdetak jantungku. Kamu menusuk terus ke jiwa, rasa yang ku ada. Setiap nafasku hanya kamu, rasa yang mendalam. Sungguh ku cinta padamu, hanya kau sayangku. Kau tercipta hanyalah untukku. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu berdetak jantungku. Kamu rasa yang membara, menusuk terus ke jiwa, rasa yang ku ada. Setiap nafasku hanya kamu, rasa yang mendalam.
Sungguh ku cinta padamu, hanya kau sayangku. Kau tercipta hanyalah untukku. Kita kan bersatu, percayalah sayangku. Hanya kamu. Menusuk terus ke jiwa, rasa yang ku ada. Setiap nafasku hanya kamu, rasa yang mendalam. Sungguh ku cinta padamu, hanya kau sayangku. Kau tercipta hanyalah untukku. Silakan. Okey. Bersama-sama dengan kami di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke kalian berdua? Sihat. Masing-masing meniti kematangan ya. Okey. Okey, apa khabar semua? Sihat? Okey, baik. Macam mana boleh tercipta nafas cinta? Siapa yang lamar siapa? Saya teks Kai melalui Instagram and then sebenarnya kita orang buat cover dulu. Kat YouTube. And then Kai jemput saya untuk nyanyi di konsertnya. Lepas tu first time lah. Waktu tu first time nak jumpa Kai. And then terjadilah single ni. Sebab kalau kita tengok Aina Abdul, dia macam susah kita nak nampak dia duet dengan orang. Kan? Boleh berapa? Ada ke kalau buat cover duet? Dengan Kai lah kan? Kai first time. Yang Just Give Me a Reason tu. Yes. Apa reaksi Kai masa betul-betul YouTube mendapat sambutan yang sangat baik dan mungkin dah boleh expect kot mungkin ada duet yang bersama. Bila Aina katakan yang ingin berduet, apa reaksi Kai masa tu? Okey, actually pertama kalinya saya mengajak Aina untuk duet dalam cover. Dan apabila Aina bersetuju untuk cover dengan saya, masa tu PKP, tak tahu apa kat rumah kan. Jadi bila bersetuju, kita orang cover dengan orang kata cara yang berbeza, kita combine dengan video semua kan. Jadi di situ saya sangat happy lah sebab Aina setuju dan saya pun apa kata amat menghargai dengan bakat dia, dengan suara yang sangat, orang kata siapa yang tak kenal Aina kan, suara memang power kan. Jadi di situ saya berterima kasih kepada Aina kerana memberi peluang untuk saya, orang kata ambil aura dia sikit kan. Dia sedikit sebanyak belajar daripada kongsi-kongsi betul. Bertukar ganti aura. Ya. Susah tak sebab yelah Kai memang dengan duet tu tak dapat dipisahkan kan. Kan? Ini duet yang baru ni, penerimaan peminat-peminat Kai sendiri. Okey, alhamdulillah untuk duet baru ni saya sendiri pun tak menjangkakan apabila kita duet ni dia macam serasi kan. Bila dalam studio dah hasil ni tu, orang kata suara kita orang memang ngam dan mula-mula saya fikir Aina ni suara dia besar tau. Macam saya ni suara kecil. Jadi boleh masuk ke kan. Tapi bila dah rekod semua, alhamdulillah semua. Lagu ni macam lagu pengantin ya. Lagu itu soalan untuk wedding tu kan. Itulah dia. Ballroom lepas ni kan ada. Okey, Aina 2020 memang cemerlang. Alhamdulillah. Kan Sangat bermula cemerlang. dengan AJL, hujung pun AJL juga. Akan datang pun AJL lagi. Menang macam-macam pertandingan. Macam mana anda melihat perjalanan? Sebab kalau ikutkan dah nak masuk 10 tahun ya. Ketika mula dengan mentor. 6 ke 7 tahun. Okey. Ya. Macam mana lihat perjalanan untuk sampai ke peringkat ni? Alhamdulillah, pada mulanya saya ingat selepas masuk Mentor Legend, I thought that was it lah. That's my journey. Tapi struggle after Mentor Legend is really hard. Aina ambil masa 3-4 years untuk belajar menulis lagu. And been through some relationships and then got inspired by it. And then Aina mula untuk menulis lagu and then Aina rasa macam this feels new and Aina tak sangka Aina boleh jadi singer-songwriter. Pada mulanya Aina hanya menyanyi sahaja. So rezeki itu mula datang pada tahun 2020. Sewaktu Aina keluarkan Sumpah.
So, Alhamdulillah. Kawasan dulu tercapai lah. Sebab bezanya penyanyi-penyanyi yang ada sekarang yang suaranya merdu, yang memang kita tak dapat nak nafikan vokalnya adalah apabila mereka juga menjadi songwriter, mereka juga menjadi penulis lirik. Itu yang perbezaan Aina dengan yang dah ada lah. Kan? Jadi melihat kepada perkembangan ini 2021, perancangan yang terbaik mungkin dah ada? Definitely Aina sekarang tengah fokus untuk Nafas Cinta, dan juga Aina tengah prepare untuk AJL 35, and at the same time Aina tengah siapkan the third ballad song yang Aina akan release insya-Allah by end of February. Okey. Mesti nada tinggi kan? Pastinya. Okey. Baik, Kai pun produktif ya? Alhamdulillah. Setiap 3 bulan ada lagu baru, betul tak? Ya, betul. Dan orang kata agak kerap jugalah keluarkan lagu. Daripada 1 Januari, daripada lagu Setanggi Syurga, Hati Nemu dan sampailah lagu Nafas Cinta. Dan bagi Kai ini satu orang kata platform yang di mana kita boleh je keluar single. Macam dulu kita keluar album kan. Tapi macam untuk kali ini kita lebih fokus kepada digital untuk pendengar-pendengar peminat di luar sana lah. Keadaan peminat-peminat yang terlampau fanatik tau. Kita boleh cakap peminat Kai ni peminat fanatik. Kan dia sangat menyokong apa sahaja yang Kai lakukan. Fanatik dan supportive lah dalam masa yang sama. Macam mana perasaan dia? Sebab kalau dulu-dulu mungkin orang yang letak kertas bedak kan, bagi surat. Sekarang ni lain. Pewangi ke. Sekarang dia punya vibe dia lain. Tapi ada juga yang bagi surat wangi, bila buka tu wangi tau. Wow. Macam masih ada. Ada lah macam tu kan. Okey. Macam-macam lah ragam peminat kan. Aina, tanya dengan Aina, beza tak kalau awak nyanyi ada audience, macam nyanyi Sumpah dulu kan, orang jerit semua, dengan tanpa audience, macam mana vibes yang diterima itu? Actually vibe itu bagi Aina masih sama, because Aina pun bermula daripada nyanyi dari YouTube. So memang kita dah biasa tak ada audience. Actually untuk penyanyi dia gemuruh kurang sikit. Kalau ada audience dia lebih gemuruh tau. Sampai nak nyanyi tu sumbanglah. Jadi macam selalu problem. Tapi bukan kata tak rindu. Of course Aina rindu dengan kehadiran peminat, and of course macam Aina baru ada fan club tahun 2020 hari tu. So it's called iNations. Jadi kami semua ni, hubungan kami macam baru berjumpa. So bila tak dapat berjumpa tahun 2020, baru nak panas, tak dapat nak jumpa pula kan? Aina last jumpa mereka bulan 3. Lama dah. Masa tu baru start PKP dah. Ya. Okey, kita bercerita tentang muzik video Nafas Cinta. Yang sangat unik, sangat lain daripada lain. Idea siapa ni? Kami berdua. Okey. Jadi macam mana penghasilan muzik video ini boleh sampai menghasilkan sesuatu yang lain daripada lain? Dia sebenarnya plan asal dia bukan kartun tau. Plan asal dia memang kita sendirilah. Tapi jalan cerita dia memang lebih kurang macam ni. Tapi disebabkan orang kata PKP dan aktiviti luar pun harus dikurangkan. Jadi kita orang tak nak ambil risiko atau ada masalah yang tak diingini berlaku. Jadi kita orang mengambil orang kata plan B katanya kan, untuk nak kartunkan muzik video kita orang supaya tapi ni sepenuhnya ni tanpa sebarang wajah Hassan ke? Wajah kita ni dia macam ni comel. Buat lagi comel. Kai tu mungkinnya lah, Aina tak. Mata Aina kecil. Macam Kai rasa makin matang tak dalam industri? Macam mana? Makin matang tak rasa? Makin matang. Aduh, saya tak tahulah, saya lebih orang kata lebih improve apa yang saya pernah lalui macam sebelum ni. Apa yang dikritik, apa yang ditegur, itu saya ambil sebagai pengajaran dari ibu saya. Kita kalau tak buat salah, kita tak tahu apa salah kita sebenarnya. Betul. 2021 tahun yang mencabar juga sebenarnya, sebab kita tak tahu apa yang akan datang kan. 2020 kita dah lalui, tapi 2021 dia apa lagi yang akan datang? Macam kalian masih lagi kategori BBNU ke? Kedam atas sikit. Kan? Macam masih lagi BBNU, masih baru lagi. Masih lagi. Saya masih lagi. Saya rasa BBNU Aina umur berapa? Saya 27. 27. Okay. Saya 26. Tanya pula kita ni. Sebab dia asyik macam lupa je setiap kali BBNU datang kan. Okey. Jadi macam mana melihat ada potensi yang cerah untuk lagu ini? Alhamdulillah kami nak terus push lagu ni. InsyaAllah kalau boleh masuk muzik-muzik, itu target kami lah.
Sebab lagu ini sesuai untuk mereka yang akan melangsungkan perkahwinan kan. Dapat bayangkan mereka akan, anda berdua pun tidak menolak untuk membuat persembahan kan jemputan perkahwinan. Kita ingat kita menolak jatuh cinta ke tak? Boleh boleh ke? Itu lain. Oh, lain. Janganlah, awak suka tau ajar-ajar soalan macam tu. Tak Dia apa. ni sikit ni. Sekarang datang Imam Chef tu tak? Okey. Nanti datang lagi bangkit semula pula. InsyaAllah. Harapan untuk 2021. Okey, harapan saya semoga saya lebih produktif untuk tahun ini dan lebih orang kata menjadikan kerjaya saya lebih berkualiti dan keluarkan lagu-lagu yang terbaik untuk semua peminat. InsyaAllah. Aina pula? Aina nak cakap say hi to iNations and Kaiba Empire. Thank you so much. Sebab support kami, teruskan menyokong Nafas Cinta and jangan lupa tonton music video di YouTube. Itu je nak cakap. Baju sumpah hari tu dah masih simpan untuk masih berdarah lagi. Kita tak basuh. Darah itu akan kekal ya. tak apa. Nanti kita tengok semalam pula macam mana ya. Okey. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Kai Bahar dan juga Aina Abdul, kita ucapkan yang terbaik untuk mereka. Jangan lupa dengarkan Nafas Cinta. Okey. So apa yang menarik? Menariknya saya tak. Saya ini sikit rangkumannya. Selasa ini, MHI akan membawakan topik antaranya isu kartel daging haram bersama Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta aktiviti memuat naik dan menyebarkan gambar serta video kemalangan di media sosial. MHI Selasa 8 pagi TV3. Baik, itu dia. Jangan lupa esok kita jumpa 8 pagi. Teruskan jaga diri anda. Kawalan kendiri jangan lupa. Jaga SOP, okey? Apakah yang paling indah waktu pagi? Makan. Nafas Cinta. Okay. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.